الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. اللهم ارزقنا فهم النبيين وحفظ المرسلين وإلهام الملائكة المقربين واهدنا بهداية العارفين. اللهم افتح علينا حكمتك وانشر علينا من خزائن رحمتك يا أرحم الراحمين. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. Alhamdulillah, sama-sama kita panjatkan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala dengan izin limpah kurnia rahmat kasih sayang daripada Allah dapat sama-sama kita berhimpun pada pagi ini. Mudah-mudahan perhimpunan kita, pertemuan, perjumpaan kita akan dirahmati dan diberkati oleh Allah insya-Allah. Tuan-tuan muslimin muslimat yang dikasihi dan dirahmati oleh Allah sekalian. Insya-Allah pada pagi ini saya bercadang untuk berkongsi bersama-sama dengan tuan-tuan beberapa hadis berkaitan dengan bagaimana keadaan di zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam menyambut hari raya. Oleh kerana raya kita tak berapa hari, dan saya kira kebanyakan daripada para asatizah, guru-guru, tuan-tuan guru yang bersama-sama dengan tuan-tuan mungkin banyak dah cerita berkaitan dengan kelebihan beramal di 10 awal Zulhijjah. Dan mungkin kebanyakan daripada kita pun dah maklum dan mengetahui tentang kebaikan di awal 10 Zulhijjah ini. Kerana pada 10 yang awal daripada Zulhijjah ini terhimpunnya segala amal kebaikan. Daripada sudut perbuatan pada waktu siangnya, begitu juga perbuatan pada waktu malamnya. Segala perbuatan yang dilakukan di 10 awal bulan Zulhijjah ini dikira dan direkodkan sebagai amalan yang terbaik dalam hari-hari sepanjang tahun kita. Tuan-tuan, saya mengajak diri saya juga kepada tuan-tuan, mari sama-sama kita tingkatkan amalan kita di 10 yang awal ini. Dengan bersedekah, beramal soleh, dengan berpuasa, dengan melaksanakan segala bentuk amal ibadat yang kita mampu. Bagi yang berkemampuan, amalan yang terbaik adalah dengan melaksanakan haji. Beruntung bagi sahabat-sahabat kita yang mengerjakan haji. Bagi kita yang tak mengerjakan haji, yang ada kemampuan, mungkin kita boleh ikut laksanakan ibadah korban. Bagi yang kurang sikit daripada itu, buatlah amal-amal soleh yang lain seperti berpuasa, memperbanyakkan ibadat-ibadat sunat dan sebagainya. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala menerima amalan kita sepanjang di 10 awal daripada bulan Zulhijjah ini. Tuan-tuan, seperti mana yang saya sebutkan tadi, insya-Allah saya nak sebutkan kepada tuan-tuan beberapa tentang bagaimana keadaan di zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam bersukaria di hari raya. Di dalam satu hadis daripada sahabat Nabi Sayyidina Anas bin Malik, kata dia,
عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال قدم رسول الله صلى الله عليه وسلم المدينة ولهم يومان يلعبون فيهما فقال ما هذان اليومان قالوا كنا نلعب فيهما في الجاهلية فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الله قد أبدلكم بهما خيرا منهما يوم الأضحى ويوم الفطر أو كما قال hadis sahih riwayat Abu Dawud. Daripada sahabat Nabi yang bernama Sayyidina Anas bin Malik, kata dia Nabi sallallahu alaihi wasallam, kata dia ketika mana Nabi hijrah, qadima Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bila Nabi hijrah, Nabi tiba, Nabi sampai saja di Madinah, Nabi tengok keadaan ataupun Nabi saksi macam mana orang-orang Madinah ni buat hari-hari. Walaupun Nabi duduk di Mekah, walaupun Nabi tahu keadaan di Madinah, culture di Madinah tu macam mana, tapi bila Nabi pergi tengok sendiri, ternyata ada beberapa perbezaan. Macam kita tuan-tuan, setiap negeri kita ada perbezaan beberapa benda. Orang Kedahnya, orang Peraknya, orang Sabahnya, orang Sarawaknya, Semenanjungnya, berbagai-bagai keadaan bentuk macam-macam yang dilaksanakan oleh masing-masing sekian-sekian tempat daripada satu-satu tempat. Maka dalam hadis ni Anas bin Malik dia kata ketika mana Nabi SAW sampai saja di Madinah, walahum yaumani yal'abuna fihima. Bila Nabi sampai di Madinah, Nabi tengok orang-orang Madinah ini depa ada 2 hari yang depa sambut untuk hari depa bersukaria berseronok. Nabi mai daripada Mekah, Nabi sampai di Madinah, Nabi tengok, Nabi perhati tengok hari-hari ini. Nabi tengok, Nabi kata orang Madinah ni ada hari dia, ada waktu dia dan ada ketika dia. Orang Madinah ni ada 2 hari, mereka akan jadikan hari itu sebagai hari mereka suka, sebagai hari mereka seronok, sebagai hari mereka tunduk kegembiraan mereka. Maka Nabi SAW pun tanya kepada penduduk Madinah. Faqala ma hadhil yawman. Nabi tanya kepada penduduk Madinah. Nabi kata 2 hari yang hampa sambut ni, 2 hari yang hampa seronok ni, 2 hari yang hampa bersukaria ni, hari apa? Sempurna apa yang hampa seronok sangat ni? Nabi tanya kepada orang Madinah. Sebab di Mekah dia pun tak sambut macam tu. Sebab di Mekah Nabi tak buat macam tu. Bila Nabi sampai Madinah, Nabi tengok kelaku orang Madinah. Nabi tengok sahabat-sahabat Nabi yang sebahagian besarnya juga sambut ni 2 hari ni. Qalu, maka depa yang ditanya oleh Nabi SAW pun jawab. Depa kata kunna nal'abu fihima fil jahiliyah. Depa jawab, depa kata tak ada apa pun. Depa kata tak ada apa. Cuma depa kata saja kami pilih 2 hari dalam setahun untuk kami bersukaria berseronok-seronok. Depa katakan Nabi sebenarnya bukan ada sempurna apa, bukan ada nak sambut apa-apa, bukan ada nak ra'i apa-apa, tak ada istimewa apa pun. Cuma dalam setahun 2 hari kami jadikan 2 hari itu sebagai benda yang seronok. Yang mana benda tu fil jahiliyah. Yang mana 2 benda tu, 2 hari tu kami buat sejak daripada kami duduk di zaman jahiliyah dulu lagi. Maksudnya apa? Sebelum daripada kedatangan Islam,
sebelum kami tahu tentang ada Nabi, sebelum kami tahu tentang ada Islam, kami dah buat dah, kami dah sambut dah, kami dah bersukaria dah 2 hari itu, kata sahabat Nabi. Tuan-tuan, bila Nabi SAW dengar penjelasan daripada sahabat, tuan-tuan, yang kata Nabi ni dia tanya, yang kata Nabi ni dia hormat kepada orang. Dia tak macam kita, tuan-tuan. Kadang-kadang kita dia handur, dia tibai, dia marah, dia maki, dia macam-macam tanpa soal kaji selidik. Tapi yang kata Nabi, dia tanya dulu. Bila dia tengok sahabat Nabi ni ra'i, seronok bersukaria pada hari yang tertentu, Nabi tanya, apa dia ni yang hampa buat ni? Bila Nabi dengar depa bagi penjelasan, maka Nabi pun sebut. Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Innallaha qad abdalakum bihima khairan minhuma yaumal adha wa yaumal fitri." Nabi kata okey, Nabi kata Allah Subhanahu wa taala telah menggantikan kepada hampa yang hari yang hampa buat ni hari yang tak ada manfaat, hari yang tak ada pasal apa, hari yang tak ada pun dalam apa-apa benda yang diraih dalam Islam, yang tak ada apa benda pun, yang tak ada pasal pun ni, Nabi kata dengan 2 hari khairan, yang lebih baik daripada 2 hari yang hampa sambut ni. Mudah faham kan? Nabi kata 2 hari yang hampa sambut ni tak ada apa pun, Nabi kata. Oleh kerana tu, maka kata Nabi SAW, Nabi bagi tahu, kata Allah Subhanahu wa taala ganti dengan 2 hari yang hampa sukaria ini dengan 2 hari yang Islam masukkan dalam kalender dalam Islam kita. Apa dia? Kata Nabi SAW, yaumal adha wa yaumal fitri, iaitu hari raya haji dan hari raya Aidul Fitri. Tuan-tuan yang dikasihi dan dirahmati oleh Allah. Islam bila dia main, bila Islam kata satu benda tu tak bagus, bila Islam kata satu benda tu tak elok, Islam dia menawarkan option, dia menawarkan pilihan lain kepada orang tu. Islam bila dia kritik satu benda, bila dia buat satu benda, bila dia menafikan satu benda, Islam menawarkan pilihan benda lain pula. Islam agama yang praktikal, tuan-tuan. Sebab itu banyak benda yang kalau tuan-tuan tengok pernah berlaku juga, pernah berlaku di zaman jahiliah. Bila mai zaman Islam, bila mai Islam, Nabi tiun balik, Nabi ubah balik, Nabi modify balik, Nabi buat bagi nampak yang kata versi Islam punya macam mana. Islam menafikan 2 hari yang sahabat-sahabat buat sebelum daripada zaman jahiliah lagi. Bila Islam mai, bila Nabi mai, Nabi bagi jalan keluar. Nabi kata hampa jangan raih dah 2 ni, tetapi hampa buat pula 2 hari Aidain, 2 hari yang disambut, yang mendapat pahala, yang ganjaran, yang dikira oleh Allah Subhanahu wa taala dalam Islam. Sebab itu Nabi sebut benda ni. Bila Nabi nampak sahabat Nabi duk raih 2 benda tu, Nabi bagi option, Nabi bagi pilihan, dan Nabi sebut pula kepada sahabat-sahabat. Hadis itu hadis sahih riwayat Abi Daud. Dalam satu hadis yang lain, tuan-tuan, daripada Aisyah radhiyallahu anha, kata dia, dakhala alayya Abu Bakr wa indi jariyatani min jawaril ansar tughanniyani bima taqawalat bihil ansar yawma bu'ath. Qalat walaysata بمغينتين. فقال أبو بكر أبمزمور الشيطان في بيت رسول الله صلى الله عليه وسلم.
wa dzalika fi yaumi 'aidin. Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya Aba Bakrin, inna likulli qaumin 'aidan wa hadza 'aiduna, atau kama qala, hadis sahih riwayat Imam Muslim. Hadis ini daripada Aisyah, isteri Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kata dia, dakhala alayya Abu Bakrin. Dia kata satu hari bapa aku Abu Bakar, Sayyidina Abu Bakar radhiyallahu anhu, bapa aku masuk ke dalam rumah aku. Aisyah kata tengah aku duduk dalam rumah, Nabi duduk ada dalam bilik, tengah aku duduk dalam rumah. Kata Aisyah radhiyallahu anha, ayah aku Abu Bakar masuk mai duduk dalam rumah. Bila Abu Bakar masuk mai, tuan-tuan, duduk dalam rumah, wa indi jariyatani min jawaril ansar. Dia kata bila Abu Bakar masuk mai dalam rumah aku ni, pada masa tu Abu Bakar tengok tiba-tiba ada dua orang perempuan daripada kalangan Ansar, yang mana depa dua ni turanniyani bima tafawalat bihil Ansar, yang mana dua orang ni depa duk menyanyi bersukaria dalam rumah Abu Bakar, dalam rumah Aisyah, rumah Nabi. Abu Bakar daripada luar mai masuk dalam rumah Nabi, masuk tengok ada dua orang perempuan. Dua orang perempuan yang depa ni tengah duk menyanyi, tengah duk berseronok-seronok, tengah duk menyanyi ni. Qalat, bila Abu Bakar tengok, Abu Bakar nampak keadaan situasi yang perempuan dua orang ni tengah duk seronok, dengan Aisyah pun ada sama, duk pula dalam rumah Nabi. Aisyah kata kepada ayah dia, walaysata bimughanniyataini. Aisyah kata depa dua ni bukanlah kata penyanyi famous sangat pun. Depa dua orang yang main nyanyi ataupun depa yang tengah duk seronok ni, depa yang tengah bersukaria ni bukanlah penyanyi famous pun. Bukanlah kata nyanyi sedap terang mana pun, masuk pertandingan mana-mana ke tak ada pun, masuk uji bakat mana-mana, bukan tak pun. Suara tu tak ada lah terang mana sangat dah pun, biasa-biasa aja. Abu Bakar bila masuk tengok, dia duk tengok ni, dalam keadaan dia tengok tu dengan perempuan hak duk nyanyi, duk cerit-cerit duk nyanyi tu, dia tegur. Ni yang kata Abu Bakar. Bila dia tengok ni rumah Aisyah, dalam rumah Nabi pula, lepas tu ada dua orang perempuan duk cerit-cerit, duk menjerit, duk menyanyi, duk keluarkan suara dia lebih kurang macam tu, maka Abu Bakar pun bagi teguran. Faqala Abu Bakrin, abi mazmurish syaitani fi baiti Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Abu Bakar bila tengok situasi keadaan tu, dia pun kata, dalam rumah Nabi pun adakah bunyi-bunyian, adakah nyanyi-nyanyian syaitan? Kasar juga ni Abu Bakar ni. Abu Bakar kata, mai kok mana ni yang kata rumah Nabi ni tiba-tiba ada dua orang menyanyi dalam rumah Nabi ni? Lagu mana ni Nabi kata? Lagu mana ni kata Abu Bakar? Duk tak duk ni dalam rumah Nabi pun boleh ada menyanyi ni, boleh ada pula suara-suara daripada suara syaitan ataupun benda-benda yang tak berapa cantik ni duk dalam rumah Nabi ni. Tuan-tuan, macam orang hari ni lah. Kadang-kadang orang hari ni bila dia berjalan pergi rumah ustaz, kan, dia duduk dengar ustaz ceramah, ustaz bercakap, ustaz kuliah, ustaz bagi teguran, ustaz nasihat. Tiba-tiba pergi rumah ustaz, tengok-tengok TV flat screen lebih besar daripada hak rumah dia punya. Bukan sebiji, dua biji. Oh ya, dia kata lagi sakan kata ustaz ni. Kan? Persepsi orang. Bila dia nampak macam tu, dia kata ustaz ni aku tengok sendiri dengan mata kepala aku. Ni kata. Abu Bakar bila tengok macam tu tuan-tuan,
Dia sebut, dia kata, abi mazmuris syaitan. Dia kata bunyi-bunyian. Mazmur, mizmar tu apa dia tuan-tuan? Seruling, flute. Bunyi, maksudnya bunyi-bunyian. Fi baiti Rasulillah, dalam rumah Nabi SAW, adakah bunyi-bunyian, adakah nyanyi-nyanyian macam ni dalam rumah Nabi pula tu? Abu Bakar, dia beri teguran. Dia berasa ataupun dia duk perhati keadaan tu, nampak macam tak berapa kena. Wazalika fi yaumi 'aid. Kebetulan hari Abu Bakar bagi teguran, hari Abu Bakar bagi nasihat tu, hari tu kebetulan jatuh pada hari raya. Hari yang kata ada 2 orang perempuan daripada orang Ansar mai duk menyanyi, duk seronok tu, hari yang kata Abu Bakar mai bagi teguran dekat anak dia Aisyah tu, kebetulan hari tu jatuh pada hari raya. Tuan-tuan, jatuh pada hari raya pada masa tu. Bila jadi macam tu, faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nabi duk ada di dalam, bukan Nabi tak ada, Nabi duk ada, Nabi duk dengar. Nabi duk peremang dengar apa yang Aisyah buat. Nabi duk tengok apa yang Sayyidina Abu Bakar bagi teguran dekat Aisyah. Maka Nabi pun kata, Nabi kata, ya Abu Bakrin. Nabi kata, wahai Abu Bakar. Nabi kata, inna likulli qaumin aidan. Nabi kata, apa kaum pun ada hari perayaan mereka. Nabi kata, Nabi kata, hari apa pun ada perayaan ataupun ada benda yang disambut bagi kaum mereka. Tuan-tuan, macam kita di Malaysia ni pelbagai kaum, macam-macam hari perayaan bagi kepercayaan mengikut kepada agama masing-masing. Kita jangan kata perayaan agama orang Cina tu salah, kerana pada sisi mereka tu betul. Itu hari untuk mereka seronok. Kita jangan kata agama Hindu yang duk raih perayaan mereka tu salah. Walaupun kita pun tak tahu lagu mana keadaan dia, tetapi itu hari keseronokan mereka. Maka Nabi kata, bagi setiap kaum itu ada hari untuk mereka berseronok-seronok. Ada hari untuk mereka bersukaria. Yang kata Nabi SAW, Nabi nak buat pembetulan. Nabi nak bagi satu pembetulan, Nabi nak bagi satu pelajaran, dan Nabi nak tiun balik benda yang betul ni kepada Abu Bakar. Pasal apa? Pasal ada orang yang lagu ni, kadang-kadang dia bina persepsi, dia bina satu tanggapan, dia buat macam-macam andaian. Bila dia tengok ustaz, dia kata ustaz tak boleh pakai baju lengan pendek. Bila dia tengok ustaz, dia kata ustaz tak boleh kalau tak pakai kopiah. Betul lah, kalau ustaz tak boleh tu bukan maksud sampai tak boleh pakai. Ada masanya ada. Waktu dia ustaz pakai juga baju-baju lengan pendek lagu macam orang lain. Ada masa-masa ustaz pakai juga seluar lagu mana orang lain. Pasal apa tuan-tuan? Kita pernah jumpa ada satu orang, dia terus hilang respect bila tengok kita pakai seluar. Pun ada tuan-tuan. Ini bukan lawak, ni cerita sungguh. Ada satu sekolah, dia hantar anak dia pergi sekolah ustaz tu. Penghormatan penuh dia kepada ustaz tu. Tah macam mana satu hari nampak ustaz tu pakai seluar. Esok tu dia pergi, dia terus kata apa? Dia kata ustaz pakai seluar ke? Dia kata ustaz pun habis karut dah. Karut tuan-tuan pakai seluar. Dia kata ustaz pakai seluar pun karut dah, dia kata. Esok tu buat lagu mana? Dia main sekolah tu ambil anak buat keluar terus. Pasal apa? Dia menganggap persepsi dia, kata ustaz tak boleh pakai jenis-jenis lagu tu. Nabi SAW, Nabi tengah tiun, Nabi tengah eja, Nabi tengah bagi pembetulan, pembelajaran kepada Abu Bakar. Nabi bagi tahu kepada Abu Bakar, Nabi kata, yang kata setiap kaum ni dia ada perayaan dia. Dia ada hari dia, dia ada benda yang dia seronok. Kemudian lepas daripada tu Nabi sambung, Nabi kata wahadza aiduna, Nabi kata, dan hari ni Nabi kata adalah hari raya dan hari perayaan kita.
Hari ini adalah hari untuk kita berseronok-seronok, bersukaria. Dan hari ini adalah hari kita. Baik. Dalam satu hadis yang lain, hadis tu hadis panjang tuan-tuan. Hadis yang kita nak baca lepas ni dia panjang, tapi dia punya atas dia lebih kurang macam kita baca hadis nombor 2 tadi. Kemudian lepas daripada tu dia ada beberapa benda yang kita nak sebut. Daripada Aisyah radhiyallahu anha, dia kata, kana yauma aidin yal'abu Sudan. Kana yauma aidin yal'abu Sudan bidaraki wal hiram. Wa imma sa'altu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa imma qala tashtahina tanzurin faqultu na'am fa aqamani wara'a qaddi ala qaddi wa huwa yaqul dunakum ya bani arfidah hatta iza maliltu qala hasbuk qultu na'am qala fazhabi atau kama qala. Hadis sahih riwayat Imam Muslim. Hadis ni panjang tuan-tuan, tapi di awal dia cerita macam kita sebut tadi. Kata Aisyah, wa kana yauma aidin, hari itu kebetulan jatuh pada hari raya. Kata Aisyah, hari itu jatuh kebetulan pada hari raya. Bila jatuh hari itu pada hari raya, yal'abu Sudan bidaraki wal hirab. Dia kata ada orang daripada orang-orang Sudan ni, dia duk main lawan-lawan. Dia pakai baju besi, dia pegang tombak, dia duk buat show, duk buat persembahan. Macam kita hari ni tuan-tuan, buat apa, persembahan silat. Kan, bila hari menikah, bila hari kahwin, dia ada jemputan, show persembahan silat. Macam-macam lah style hari ni. Bersilat depan pengantinnya, depan tuan rumahnya, depan orang ramainya. Macam tu lebih kurang. Aisyah kata sempena dengan hari raya tu diadakan pesta ataupun diadakan majlis kerajaan macam tu. Nampak ada orang Sudan ni tuan-tuan, orang kulit hitam. Sudan ni orang kulit hitam. Depa ni ada satu majlis depa buat, yang mana majlis tu pakai baju besi, ada tari menari, ada lawan-lawan. Macam itulah, bohong-bohong macam silat macam kita. Fa imma sa'altu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa imma qala. Aisyah kata aku tak ingat, dia kata aku tak berapa ingat, dia kata. Sama ada aku yang minta dekat Nabi ataupun Nabi yang mencadangkan kepada aku. Hari itu hari raya tu, dia kata aku tak ingat. Aisyah kata sama ada aku yang minta dekat Nabi ataupun Nabi yang mai offer semawa dekat aku, tanya dekat aku. Aku tak berapa ingat. Kata Nabi SAW, tashtahina tanzurin. Nabi tanya kepada Aisyah, wahai Aisyah, hang teringin ke nak pi tengok persembahan yang depa dok buat tu? Nabi tanya Aisyah. Bila Nabi tengok Aisyah tu macam berkenan, macam nak pi tengok, macam teringin, macam ada perasaan nak pi kepada tempat tu, Nabi tanya, tashtahina tanzurin, teringin ke Aisyah nak pi tengok persembahan show yang depa buat tu, majlis yang depa buat tu? Faqultu na'am. Aisyah kata, ya, aku teringin. Ya, aku teringin nak pi tengok. Fa aqamani wara'ahu qaddi ala qaddi. Maka Aisyah kata Nabi pun bawa aku pi. Nabi bawa aku pi di tempat majlis hak seronok yang aku nak pi tu, Nabi bawa aku pi. Fa aqamani wara'ah. Nabi bagi aku berdiri. Aku berdiri di belakang Nabi SAW. Aisyah kata aku berdiri di belakang Nabi SAW. Qaddi ala qaddi.
Aku duduk di belakang Nabi berdiri tu, pipi aku ni, kata Aisyah, bertempek dengan pipi Nabi. Pipi aku ni bertempek dengan pipi Nabi. Maksudnya Nabi dengan Aisyah ni duduk dalam keadaan rapat sampai pipi aku, kata Aisyah, bertempek dengan pipi Nabi. Tuan-tuan, Nabi layan Aisyah. Nabi tanya Aisyah, teringin ke tak teringin ke nak tengok? Aisyah kata teringin, maka Nabi pun bawa. Bila Aisyah pun duduk, Aisyah pun sambil dah bersiap sedia dah nak perhati tengok persembahan tu, wa huwa yaqul, Nabi pun kata dekat depa. Nabi tengok bila dah Aisyah pun dah ready, Nabi pun kata dekat depa, dunakum ya bani Arfidah. Nabi kata, okey, hampa boleh mula start dah persembahan hampa. Apa benda hampa nak buat? Nabi nak tengok. Nabi bagi satu penghormatan kepada mereka. Dan terus mereka pun buat satu persembahan, satu show di depan Nabi. Satu penghormatan besar lah bila Nabi mai duduk di depan mereka, majlis persembahan hak mereka duk buat tu, Nabi ada sama dalam tu. Nabi kata dekat mereka, okey, boleh start dah, boleh mula apa benda hampa nak buat. Show apa yang hampa nak buat, persembahan apa, silakan, boleh mula dah. Maka mereka pun buat, mereka pun mula, mereka pun buatlah majlis mereka, perlawanan mereka tu, mereka buat depan Nabi, depan Aisyah radhiyallahu anha. Hatta iza maliltu, kata Aisyah. Aisyah kata, aku tengok persembahan tu, hatta iza maliltu, sampai aku ni rasa cemui. Aisyah kata, Nabi dengan Aisyah duduk ni, Aisyah tengok punya duk perhati, tengok punya duk tengok-tengok tu, sampai dalam hadis kata apa, sampai dia kata apa, malil tu, aku rasa bosan, aku rasa cemui dah. Nabi SAW pada masa duduk dengan Aisyah tu, Nabi dapat rasa yang Aisyah ni macam bosan, Aisyah ni macam cemui dah, Aisyah ni macam dah hilang dah rasa nak tengok persembahan, perlawanan, lawan-lawan tombak yang dipersembahkan oleh orang Sudan tu. Kemudian Nabi pun kata kepada Aisyah, Nabi kata hasbuk, Nabi kata kepada Aisyah, Nabi kata puas dah ke, cukup dah ke, lega dah ke, seronok dah ke tengok, boleh tengok persembahan ni. Maka Aisyah pun jawab, Aisyah kata apa? Aisyah kata, qala na'am, ya, aku dah puas dah, aku dah seronok dah. Maka kata Nabi SAW, fadhhabi, Nabi kata, kalau macam tu jom balik. Nabi kata, kalau macam tu dah puas dah ke tengok, selesai dah? Aisyah kata puas dah, lega boleh tengok, lega boleh main, lega boleh rasa. Nabi kata puas dah, kalau puas dah, fadhhabi, jom kita balik, selesai dah, jom balik. Hadis itu hadis sahih riwayat Imam Muslim. Tuan-tuan tengok macam mana harmoninya rumah tangga Nabi SAW. Dan bagaimana Islam memberi sedikit ruang hiburan menerusi apa yang dipaparkan oleh tindak tanduk daripada Nabi SAW. Itu pun dengan beberapa syarat macam yang kita sedia tahu. Islam benarkan hiburan, Islam benarkan keseronokan, Islam benarkan kita bersukaria, tetapi dengan syarat-syarat yang mesti dipatuhi, yang telah diletakkan garis panduan oleh Nabi dalam Islam kita. Kesimpulan dia apa dia, tuan-tuan? Dibenarkan kita ni berseronok-seronok, bergembira, terutama di hari raya. Kita nak main hari raya ni, kita boleh lebih berseronok, bersukaria sikit. Kerana apa? Kerana sabit daripada beberapa nas membenarkan pada hari raya kita berseronok-seronok. Dengan kita berpakaian baru, seronoknya kita dengan pakaian baru. Kita berseronok-seronok dengan kita ziarah menziarahi. Kita seronok dengan makanan yang ada lebih daripada hari-hari yang biasa. Itu semua dibenarkan oleh Islam. Yang kedua daripada hadis yang kita baca ni, boleh kita ambil pengajaran apa? Berseronok, bersukaria mestilah dalam lingkungan batasan yang dibenarkan oleh syarak.
Betul macam yang kita sebut Islam benarkan bersukaria. Betul Islam suka kepada muzik. Betul Islam benarkan untuk orang Islam mendengar nyanyi-nyanyian, tetapi mengikut kepada batas-batasan yang dibenarkan oleh syarak. Kadang-kadang kita ni bila seronok ni sampai macam lah ni, dia sampai macam melampau-lampau sangat. Terlampau seronok, bersukaria sangat, sampai dia lupa melewati sempadan yang telah Islam tetapkan. Kemudian yang ketiga, tuan-tuan, daripada hadis yang kita baca ni boleh kita ambil pengajaran apa? Islam bukanlah agama yang langsung tidak memberi ruang kepada keseronokan. Jangan faham kata kita ni dah jadi orang masjid, kita dah jadi orang yang duk rajin main kuliah, kita dah jadi orang yang pakai kopiah, pakai serban, pakai baju Melayu, pakai jubah, pakai telekung, pakai songkok, kita duk berasa macam tak boleh dah sampai nak seronok apa. Sampai duk jumpa dengan orang pun muka lagu duk cengih satu macam, muka lagu duk bengih satu macam, sampai tak mau senyum apa langsung. Sampai anak ni sampai tak boleh nak duduk dekat dengan pak dengan mak ni. Pasal apa? Pasal tak boleh apa langsung. Hak nu tak boleh, hak ni tak boleh. Dah. Islam bukan lagu tu. Islam sentiasa memberi ruang, peluang, kesempatan selagi mana ruang yang diberikan ataupun apa yang telah ditunjukkan itu tidak melewati batas-batas yang telah Islam tetapkan. Kadang-kadang tuan-tuan, hati kita ni perlu juga kepada keseronokan kadang-kadang. Kan, zaman-zaman tuan-tuan, mai kadang-kadang sekali-sekala layan lagu 70-an, 80-an. Sampai duduk bawa kereta kadang-kadang mai kuliah pukul 2.30, radio Kedah tu dia bubuh kuliah sat buang setengah jam. Lepas-lepas kuliah tu, habis-habis tu ngam-ngam pula dia pasang pula Haji lagu lama. Sekali-sekala dengar, kita tak ada lah masalah sangat. Hati kita pun bukannya terlampau nak seronok sangat pun, sekadar nak bersukaria. Itu masih lagi dibenarkan dalam Islam. Jangan sampai benda yang seronok tu menyebabkan kita lupa terus kepada Allah. Lara yang melampau-lampau. Tuan-tuan yang dikasihi dan dirahmati oleh Allah sekalian. Kerana apa? Kerana Islam itu sentiasa meraihkan untuk kita ini menikmati apa-apa nikmat yang Allah bagi kepada kita. Hiburan itu satu nikmat. Allah bagi kepada kita nikmat. Kita langgan, kita sukaria, kita dengar, kita nikmati nikmat itu dengan kadar yang sepatutnya, tanpa kita lebih-lebih daripada kadar-kadar yang telah Islam tetapkan. Tuan-tuan yang dikasihi dan dirahmati oleh Allah sekalian, mudah-mudahan apa yang kita sebut berkaitan dengan hari raya, berkaitan dengan bersukaria, berseronok pada hari raya ini mendapat manfaat. Tuan-tuan, berhari raya, bersukaria kita, jangan melebih-lebih, jangan melampau-lampau, jangan terlalu melewati daripada batas-batas yang telah ditetapkan oleh syarak. Islam benarkan keseronokan, Islam benarkan bersukaria, Islam benarkan semua benda yang boleh menghiburkan hati kita dengan syarat mesti mengikuti landas, mesti mengikuti jalan yang telah ditetapkan oleh Islam. Tuan-tuan yang dikasihi dan dirahmati oleh Allah sekalian, mudah-mudahan apa yang kita sebut pada pagi ini Allah beri manfaat, Allah beri kekuatan untuk sama-sama kita laksana dan kita amalkan. Yang baik datang daripada Allah, yang buruk kelemahan dan kekurangan daripada diri saya. Wallahu subhanahu wa ta'ala a'lam bissawab. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma astur 'uyubana wa 'uyuba mu'allimin 'anna wa la tuzhib barakata 'ulumihim 'anna bi rahmatika ya arhamar rahimin. اللهم فقهنا في الدين وعلمنا تأويل اللهم فقهنا في الدين وعلمنا تأويل اللهم فقهنا في الدين وعلمنا تأويل اللهم احسن عاقبتنا في الأمور كلها وأجرنا من خزي الدنيا وعذاب الآخرة ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار صلى الله على محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم الحمد لله رب العالمين.
Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.